suka benda tu tapi tak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala tahu, kamu tak tahu. Bermakna perang, bila musuh datang serang kita, kita kena serang balas. Serang balas itu memang ada mafsadah, ada buruk dia. Tapi ada tak baik dia? Ada. Mana lagi banyak antara baik dengan buruk? Baik lagi banyak. Bila baik lagi banyak, maka tidak heran Allah Taala wajibkan kepada kita berperang. Faham? Jadi kita kena imbang. Yang itu dipanggil sebagai fiqh masalihul ibad. Macam nak tahu dia tu masalah ataupun tidak? Bacalah kitab ni. Rasa tak faham? Hubungi anda balik. Mana tahu baca-baca jadi sesat pula. Okey, yang seterusnya. Yang kita kena faham juga, satu dia panggil fiqh ma'latul af'al, ataupun dalam istilah lain dia panggil fiqh i'tibarul ma'alat. Orang ni kalau bertindak dengan bijak, dia akan fikir implikasi. Dia takkan saja nak buat langgar, membujur lalu melintang pukang. Dia ikut dah nak langgar, jangan Orang Islam dia bertindak, dia akan fikir apa nak jadi hasil daripada tindakan dia. Dan rupa-rupanya benda tu diajar di dalam Islam. Quran sendiri ajar. Boleh ke tidak kita nak maki sembah-sembahan selain daripada Allah? Ya apalah Tuhan ni tangan banyak, hidung panjang, kita nak kutuk Tuhan kawan tu. Boleh ke? La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighadil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah, bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan juga prejudis. Nampak Quran Dr. Ahmad Ar-Raisuni, seorang ulama di Maroko, pakar dalam fiqh maqasid syariah. Sekarang ni digelar sebagai Asy-Syatibi moden. Tu dia. Siapa dia? Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Dia disebut dalam kitab Muhadarat Maqasid Syariah. Dalam kitab disebut hukum asal mencela sembah-sembahan selain daripada Allah itu boleh. Tapi jangan di hadapan orang bukan Islam. Faham? Sesama kita tak apa, tapi bila dekat dia orang tak boleh, sebab akan ada implikasi tindakan balas. Bila ada tindakan balas pada ketika itu, kita tak boleh cela. Bermakna kena tengok pada implikasi. Satu. Yang kedua, Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, kisah cerita ni Kaabah. Dia Kaabah ni problem dia tak tepat masa runtuh, masa Nabi Muhammad SAW duduk kat Mekah. Runtuh Kaabah tu tak tepat pada tapak dia. Bila Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kahwin pula Siti Aisyah, Nabi Muhammad selalu cerita dekat Siti Aisyah, dan tapak Kaabah tu ada problem sikit. Dan cerita ke Siti Aisyah. Okey, tiba-tiba merintah dekat Mekah, Fathu Mekah. Nabi Muhammad diam, tak cakap sikit pun. Bila tak cakap, menyebabkan Siti Aisyah terkejut. Dia fikir, kenapa Nabi Muhammad tak ubah-ubah lagi, dulu kata tak tepat. Patut kita dalam merintah cepat-cepat nak tukar. Nabi Muhammad tak tukar terus, fikir-fikirlah sekali. Siti Aisyah pergi tanya Nabi SAW, kenapa yang tak tukar? Nabi Muhammad SAW kata, laula hidthani qaumiki bil kufri la fa'altu. Kalau tak kerana kaum kamu baru saja meninggalkan kekufuran, aku dah tukar lama dah. Duk teringat zaman jahiliah dulu, untuk Kaabah, buat Kaabah, nak berbuat Hajarul Aswad tu pergadusakan, hampir bunuh-membunuh. Cuba bayangkan, yang orang baru saja meninggalkan kekufuran, Kaabah elok nak runtuh nak buat baru. Dia bukan cerita nak buat baru tu, nak runtuh tu dah bising dah. Nampak Nabi Muhammad SAW dia bertindak, dia akan fikir implikasi. Dia akan fikir ma'latul af'al. Ma'lat tu implikasi lah. Apa kesan sampingan? Makan ubat pun ada kesan sampingan apa? Tanya doktor lah. Makan ubat pun, doktor kata banyak ni, kau jangan makan lebih. Kalau lebih, nanti sakit benda lain pula. Maknanya nak makan pun dia ada implikasi. Serupa juga dalam fiqh. Serupa juga bila kita tengok ayat Al-Quran. Contoh ini satu debate baru yang kita kena kemukakan, dan mungkin agak kontroversi sikit. Persoalan dia, apa hukum kita melantik orang bukan Islam sebagai pemimpin? Apa hukum? Sudah. Ini debate baru tu dalam fiqh ni. Orang bukan Islam dilantik sebagai pemimpin, boleh ke tidak? Quran kata la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Macam mana pula? Orang mukmin tak boleh ambil orang kafir sebagai pemimpin. Quran kata, ayat Quran ni sifat adalah ma'latul af'al. Sifatnya adalah ma'latul af'al, implikasi di masa akan datang. Bermakna kalau sekiranya kita melantik itu boleh mendatangkan keburukan yang keburukan akan datang, tak boleh. Tapi kalau mendatangkan kebaikan, boleh. Seperti mana tidak boleh mencela sembah-sembahan daripada Allah. Bimbang mereka cela balik, tak boleh. Tapi kalau kita cela dan tidak mendatangkan kerosakan, maka tak apa. Nampak hukum dia? Yang ni debate baru. Sebab fiqh disebut sebagai fiqh ma'latul af'al. Debate baru Jadi dah berlaku dah. Dekat negara
dah bincang dah benda ni. Antara yang kemukakan debate ni adalah Dr. Hamad Ar-Raisuni, Dr. Abdullah bin Bayyah, seorang ulama daripada Saudi. Dia debate benda macam ni dalam fiqh Ma'latul Af'al. Banyak ceritalah. InsyaAllah. Tak apa. Anak lontar satu bukan untuk nak bagi orang terkejut, tak. Balik baca buku balik, lepas tu kita pakat-pakat buat kajian, insyaAllah. Kita buka dulu pemikiran ni. Tak. Yang seterusnya, perbahasan yang keempat adalah fiqh ikhtilaf. Okey, ni benda penting juga. Manusia ni kadang-kadang dia belajar dengan satu guru. Dia kata guru dia je yang paling betul. Dan semua fatwa daripada guru dia dianggap sebagai sakral. Ini salah satu pemikiran yang cukup salah. Dan kadang-kadang kita hanya mengatakan ijtihad daripada guru kita sahaja benar, dalam keadaan kita sendiri malas nak berijtihad. Ini pun silap. Ini pun silap. Jadi kita kena faham tentang fiqhul ikhtilaf. Tengok dalam kertas ni. Pasal berapa ni? Okey, ikhtilaf ni dia tak boleh muka surat, susah nak sebut. Dia ikhtilaf ni tadi ada sebut tentang ada qat'iyatu subut, qat'iyatu dilalah. Zaniyatu subut, zaniyatu adilalah. Qat'iyatu dilalah, qat'iyatu subut dia boleh pergi kepada zaniyatu adilalah. Zaniyatu subut dia boleh pergi pada qat'iyatu adilalah. Dalam macam-macam keadaan lah. Sekarang ni kenapa ulama boleh berbeza pendapat? Soalan ni. Kenapa ulama boleh berbeza pendapat? Tadi kita dah sebut satu, iaitu dalam keadaan melihat angle nas yang pelbagai. Dia tengok nas tu dengan pelbagai angle. Disebabkan pelbagai angle, lahirlah pelbagai-bagai pandangan. Okey, anda dah sebut kat sini beberapa benda yang disebut sebagai punca berlaku khilaf di kalangan ulama. Kita kena ingat khilaf bukan sekadar berlaku dalam bab syariah sahaja. Bahkan khilaf boleh berlaku dalam bab akidah juga. Khilaf bukan sekadar berlaku dalam bab syariah saja, bahkan khilaf boleh berlaku dalam bab akidah juga. Sebab dalam bab akidah jadi dua. Yang pertama dipanggil daruri, satu lagi dipanggil nazari. Daruri benda pasti, iaitu benda yang tidak boleh berlaku khilaf langsung. Orang tak khilaf Tuhan ni satu, kedua, ketiga. Itu tak ada khilaf tu. Kalau orang Islam kata Tuhan ni tiga, itu bukan Islam dah tu, agama lain tu. Orang takkan khilaf Tuhan ni wahdaniyah ke ataupun tidak. Tuhan ni sebenarnya dia ni pembenci ke penyayang. Orang tak khilaf, jelas dah benda tu. Tetapi orang akan khilaf dalam debate tentang akidah. Masa Nabi SAW pergi malam Isra' Mi'raj, tengok Tuhan dengan mata kepala ke dengan mata hati? Khilaf. Tu khilaf Bapa Nabi Muhammad SAW syurga ke neraka ke? Bapa Nabi syurga neraka ke? Khilaf. Tu khilaf tu dia debate akidah lah. Menentukan syurga neraka dia khilaf akidah. Tapi khilaf. Sebab apa khilaf? Nanti kita tengok sini. Yang pertama, boleh berlaku khilaf ni satu nas tapi banyak tafsiran. Nas satu tapi tafsiran dia pelbagai. Contoh yang kita sebut tadi pun dah sebut al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kata Allah Taala, orang perempuan yang ditalak itu hendaklah dia kena tunggu 3 quru. Apa makna 3 quru? Quru tu apa dia? Suci dan juga haid. Khilaf. Satu Yang kedua, ada 2 nas tapi dilihat seperti bertembung. Wah, tak tembung pun. Contoh sembahyang ni, masa kita nak turun sujud, nak turun lutut dulu ke turun tangan ataupun turun tangan turun lutut? Agak-agak satu betul. Masa sembahyang sujud, nak turun lutut dulu turun tangan ataupun turun tangan turun lutut? Nak turun mana satu dulu agak-agak? Bukan tangan dulu. Betul lutut dulu. Dua-dua betul. Sebab dua-dua ada hadis ni, dalam ni ada mari hadis tu. Dan benda ni telah dibahas oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Fiqh Islami wa Adillatuh. Dia sebut dalam kitab sebab 2 hadis. Satu hadis kata Nabi Muhammad SAW ni sujud, Nabi Muhammad akan letak 2 lutut, baru letak 2 tangan. Ada pula satu hadis Nabi kata kalau kau semayang jangan macam unta tau tak. Dia letaklah 2 tangan baru letak 2 lutut. Mana satu agak-agak betul ni? 2 hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i kata turun lutut, turun tangan. Kata Imam Maliki turun tangan, turun lutut. Tak ada yang ketiga turun dari dulu tak ada. Turun dari dulu habis lah kau itu kan. Tapi nak bagi tahu dia ada 2 khilaf Dan dua-dua ada hadis. Okey, macam ni debate. Kalau kita pergi check dalam mazhab Maliki, dia kata turun tangan baru turun lutut, sebab hadis yang kata turun lutut baru turun tangan pada Imam Maliki dhaif. Kembali pada hadis sahih, turun tangan baru turun lutut. Nampak? Kata Imam Maliki.
Syafi'i kata dua-dua sahih. Lagi je. Betul je nak buat. Sehat, turunlah lutut, turunlah tangan. Kalau sakit pinggang, turun tangan, turun lutut. Kan cun bunyi tu. Nampak Dia panggil ilmu ta'wil mukhtalifil hadis. Mentakwil dikala ulah hadis itu ada perbezaan. Nampak Dia ada ilmu tu. Tak. Maknanya itu pun boleh berlaku khilaf. Dua. Yang ketiga, khilaf ini juga berlaku dalam status hadis. Ingat, menentukan sahih ataupun tidak hadis ini pun adalah khilaf. Ingat situ insya-Allah. Menentukan hadis sahih tidak khilaf. La uhillu lil junubi wal haidi indal masjidi. Aku tidak halalkan kepada orang perempuan yang haid dan orang berjunub masuk masjid. Hadis ni kebanyakan ulama Asy-Syafi'i kata sahih. Kebanyakan ulama di dalam mazhab Hanafi kata dhaif. Kalau ulama kontemporari sekarang yang kata hadis dhaif adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebab dalam hadis itu ada seorang perawi namanya Al-Aflat bin Khalifah. Al-Aflat bin Khalifah Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata dia adalah rajulun majhulun, seorang yang tidak dikenali. Maka dia dikira sebagai hadis yang dhaif. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ulama kebanyakan dalam mazhab Syafi'i kata sahih. Sebab tu kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i orang perempuan haid tidak boleh duduk di dalam masjid. Mazhab Hanafi boleh. Nak pakai mana satu? Orang perempuan. Nak pakai Hanafi ke nak pakai Syafi'i? Rasa nak dengar kuliah, pakailah Hanafi. Okay. Nak menentukan satu hadis itu sendiri khilaf ataupun hadis lain itu ada bisnis sekejap. Cerita ni iaitu Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam hadis la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi Muhammad SAW sebut akan berlaku pada umat aku satu kaum yang mereka akan menghalalkan al-hira, zina, al-harira, sutra, al-khamra, arak, al-ma'azif, muzik. Hadis ni mengikut pandangan Dr. Yusuf, mengikut pandangan Imam Al-Bukhari sahih. Tapi Imam Ibn Hazmin kata hadis ni dhaif. Nampak khilaf Menentukan hadis ni sahih ke tidak pun khilaf di kalangan ulama hadis. Faham? Jadi jangan buat. Hormat je lah masalah. Hormati khilaf. Saya masalah Yang kodok tegang lidah tegang lidah tu apa? Kodok tak angkai betul aku salah. Mampu lah macam tu. Tak boleh. Hormati khilaf. Okey. 3. Yang keempat, dalam mengadaptasikan hadis. Itu pun khilaf. Tadi ada sebut Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi mengadaptasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kata Nabi sallam, la man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang teruk ke tanah tu hak milik dia terus. Syafi'i kata tidak perlu geran, Hanafi kata perlu kepada geran. Nampak Nak adaptasi tu pun sendiri kadang-kadang berlaku khilaf. Boleh insya-Allah. Faham okey. Itu tentang fiqh ikhtilaf. Yang keseterusnya tentang soreh dan soheh. Apa hukum dengan muzik? Halal ke haram? Ana peminat Najwa Latif. Cakap tentang Ana peminat Najwa Latif. Boleh ke tidak dengar lagu Najwa Latif ni? Datuk Farouk mesti boleh punya. Okey, ada hadis tau. Nabi Muhammad kata, hadis kita baca tadi, yastahillun al-hira wal harira al-khamra al-ma'azif. Akan berlaku satu zaman mereka yang akan menghalalkan zina, sutra, arak dan juga al-ma'azif. Ma'azif ni kalau buka terjemahan kita buku Melayu, muzik. Inilah tanda haramnya muzik, kata ulama Melayu. Itu problem ulama Melayu tu. Okey. Hadis ni sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey. Tetapi dia sahih yang tidak soreh. Dia ada sahih, satu lagi soreh. Dia sahih tapi tak soreh. Apa yang tak sorehnya? Sedangkan Nabi sebut tentang muzik. Al-Ma'azif ni terjemahan muzik tak tepat. Tak tepat. Al-Ma'azif ni terjemahan yang betulnya kalau tengok lagi kitab lughah, dia sebut aliyatul laghwi, alat-alat yang melaghakan. Facebook pun termasuk. Twitter pun termasuk. SMS pun termasuk. Astro macam-macam ada pun masuk. Nampak aliyatul laghwi, alat-alat yang melaghakan. Fahamnya yang haram itu main muzik yang lalai. Haram lah. Tak lalai tak haram. Faham?
Imam Bukhari memang sahih tapi tidak sahih. Faham eh? Serupa juga bila kita tengok dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Boleh insya-Allah. Waktu minit sikit, hormat sikit orang pandangan insya-Allah. Tak. Okey, selesai dah tentang bab yang kedua. Nak reka-reka cerita ni. Ni baru kita nak bincang pasal tafsir. Kenapa nak cerita yang lain dulu awal tu baru nak masuk cerita tafsir ni? Sebab dia ada kaitan antara yang terawal tu dengan yang nak bincang ni. Dia kaitan cukup rapat. Sebab tu nak bincang yang sana dulu, baru bincang yang kita nak bincang pada hari ni. Yang pertama nak sebut tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul Nah, bab yang ketiga. Asbabun nuzul. Kita nak jadi mujtahid kalau orang nak jadi mujtahid lah. Mana tahu ada satu jawatan yang kena penuh pohon, iaitu jadi mujtahid. Kita pergi daftar, saya nak minta jawatan ni, jawatan apa? Bukan nak jadi mufti, nak jadi mujtahid. Nak ijtihad sendiri, nak setara dengan Imam Syafi'i. Mana tahu bahasa pandai sangat. Mana tahu lah Kalau kita nak jadi mujtahid, antara benda penting kita kena tahu adalah asbabun nuzul Quran. Benda kita kena tahu. Cuma kita kena ingat asbabun nuzul Quran itu sendiri hadis, bukan Quran. Ingat dia hadis bukan Quran. Bila dia hadis dia bukan Quran, macam mana status dia? Adakah dia boleh menyanggahi maksud Al-Quran? Soalan dia. Yang ni insya-Allah kita akan bincang. Sebab itu dia ada satu benda yang agak penting. Tengok kalau dalam kertas ni, yang pertama, beberapa perbahasan. Yang mukadimah tak baca lah, baca sendirilah. Itu perkataan ulama semua tu. Yang pertama, satu, umum lafaz bukan khusus yang sebab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Pengajaran itu dilihat pada umum lafaz, bukan kepada sebab yang khusus. Kena ingat tu. Ini kaedah penting Contoh, ada satu debate tau tentang adakah orang murtad itu dibunuh. Soalan. Adakah orang murtad itu dibunuh ataupun tidak? Dalam mazhab Hanafi, dia ada satu kaedah, iaitu ayat hadis Nabi tidak boleh mentakhsiskan umum Quran. Itu dalam mazhab Hanafi. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, sembelihan orang kafir adalah halal. Dalam mazhab Hanafi, sembelihan orang kafir adalah halal sekiranya sembelihan itu mengikut piawaian syariah, dibacakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dalam mazhab Hanafi. Syafi'i taklah. Macam mana pula ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut zabihatul muslim halalun, zukira smullahu alaihi am lam yuzkar alaihi. Sembelihan orang Islam itu halal, sama ada dibacakan dengan nama Allah pun tidak dibacakan dengan nama Allah. Dalam hadis ni mensyaratkan orang Islam. Imam Hanafi kata, tidak disyaratkan orang Islam. Kalau orang kafir sembelih dan dibacakan nama Allah, sembelihan itu sudah sah. Yang penting dibacakan dengan nama Allah dan ikut piawaian syariah. Maksudnya al-qawb dia putus, urat merik dia putus kan? Macam mana agak-agak? Sebab yang sebut dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala itu ayat Quran. Dan merujuk kepada apa yang dilakukan sahnya sembelihan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni Islam ke tidak agak-agak? Ahlul Kitab Islam tidak agak-agak? Islam apa? Islam. Sini semua memang takut nak jawab Gitu orang sini memang kalau tanya soalan memang dia takut nak jawab Itu. Ahlul Kitab ni bukan Islam tau. Ahlul Kitab mah. Quran sendiri dia sebut maki berkanda-kanda. Bukan maki sikit, berkanda-kanda maki. Ahlul Kitab. Tapi duk maki berkanda-kanda tu, Allah Ta'ala boleh sebut sembelihan Ahlul Kitab boleh makan. Sudah gitu. Kan? Betul kan? Macam mana agak-agak? Sebab dia orang sembelih, dia orang baca nama Allah. Ini masa sembelih tu Bismillahirrahmanirrahim juga tau. Dia orang baca Apa lagi? Jadi nak bagi tahu, sembelihan orang bukan Islam yang dibacakan dengan nama Allah, sembelihan itu adalah sah mengikut dalam mazhab Hanafi. Sebab ayat Quran ada sebut begitu. Dan ulama Syafi'i kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia merujuk pada hadis. Hadis itu sifatnya ahad. Zabihatul muslim halalun zukira smullahu alaihi am lam yuzkar. Sembelihan orang Islam itu halal sama ada dibacakan nama Allah ataupun tidak dibacakan dengan nama Allah. Dalam hadis di ulama dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan penyembelih mesti orang Islam. Kenapa Imam Hanafi tidak mensyaratkan orang Islam? Dia kata hadis itu ahad. Bila hadis ahad tidak boleh mentakhsiskan umum Quran. Faham tak? Ini dalam mazhab Hanafi Serupa juga
orang ulama debate, berbincang tentang bunuh orang murtad. Dalam Quran ada tak hukum bunuh orang murtad? Dalam hadis ada tak? Semua takut sini. Hadis ada tau. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agamanya, maka bunuhlah dia. Kalau nak debate secara literal, lagi penat. Siapa yang tukar agama? Maknanya kalau Kristian tukar agama, kena bunuh juga. Literal. Nabi tak kata man baddala islamahu. Sudah. Jadi Dr. Ahmad Ar-Raisuni dia pergi bahas ayat ni. Dia pergi bahas hadis Nabi sallam. Dr. Ahmad Ar-Raisuni bahas, Mahmud Shaltut bahas, bekas Syekhul Azhar dulu. Sampai Al-Imam Abu Zuhrah. Ni tokoh ulama hebat. Dia pun pernah debate benda ni. Dia kata umum Quran mengatakan la taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh nyawa kamu. Kamu jangan bunuh nyawa orang tau. Dalam banyak ayat Quran. La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh nyawa kamu. Dalam 2-3 ayat kalau sini ada bagi ada satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Taala kata jangan kamu bunuh nyawa orang, tak boleh. Nyawa kita tak boleh, nyawa orang pun kita tak boleh bunuh. Bermakna dalam Quran, umum Quran mengatakan nyawa terselamat. Kalau nak dikatakan boleh juga dibunuh, mesti hukum itu tertakluk di dalam Al-Quran. Dalam Quran hukum bunuh yang pertama qisas, betul. Yang keduanya muharabah, pemberontakan. Dalam Quran murtad ada tak? May yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang telah murtad daripada agamanya lalu dia mati, maka terbatallah amalannya di dunia dan di akhirat. Ayat ni cerita batal amal ke kena bunuh? Batal amal bukan cerita bunuh. Berarti yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agamanya maka kena bunuh. Ada ulama, anak tak nafikan lah. Ada ulama kata bunuh. Dia kata hadis ni mentakhsiskan umum Quran tadi. Faham? Yang Allah Ta'ala kata man yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat amaluhum. Dia kata takhsiskan. Tapi dalam sebilangan ulama-ulama yang lain, dia pergi debate mengikut manhaj usul fiqh dalam mazhab Hanafi. Umum hadis, umum Quran tidak boleh ditaksiskan dengan khusus dengan hadis. Hadis tidak boleh mentaksiskan umum Quran. Itu susah ayat pun. Tak boleh. Hadis Nabi SAW ahad, nak taksis umum Quran tak boleh. Jadi tak boleh bunuh. Lepas tu adakah hadis ni perlu dibuang? Tak dibuang, tapi ditakwilkan. Macam ditakwilkan hadis, Dr. Ahmad Ar-Raisuni kata riddatu riddatan. Riddah itu ada dua. Ahmad Ar-Raisuni sebut apa dia? Riddatul mujarradah wa riddatul muharabah. Riddah semata-mata murtad, satu lagi murtad dan melakukan pemberontakan. Nampak? Jadi bila dia klasifikasikan kepada dua, dia kata tak boleh bunuh orang semata-mata murtad. Semata-mata murtad tak boleh bunuh. Tapi kalau dia murtad dan dia melakukan pemberontakan, baru bunuh. Sebab ada satu ayat Quran yang lain yang menceritakan tentang bunuh orang yang memberontak. Faham? Dia faham sebab tu nak bagi tahu, kita baca Quran, kita kena tengok, cek balik hadis itu mentaksiskan umum Quran ataupun tidak. Kena tengok situ. Dalam kaedah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Umum hadis, umum Quran datang asbabun nuzul. Boleh tak yang mentaksiskan umum Quran? Tak boleh. Itu kaedah yang paling penting kita kena ingat dalam ilmu tafsir Al-Quran. InsyaAllah. Faham tak ni kepuluhan ni? Okey, tak apalah, insyaAllah. Banyaklah debate-debate tu tentang ayat Quran tu. Beberapa contoh ada yang sebut dalam ni. Okey, yang seterusnya tentang nasakh mansukh. An-nasikh wal mansukh. Menasahkan Quran dan juga dinasahkan Quran. Jumhur ulama tafsir mengatakan nasah Quran itu yang pertamanya antara Quran dengan kitab-kitab lama. Dan ada satu lagi hukum nasah itu berlaku di antara ayat-ayat Quran. Itu yang kedua di kalangan jumhur ulama. Ada pula satu lagi namanya Al-Asfahani, seorang ulama tafsir hebat ni, ulama Al-Asfahani. Al-Asfahani ni dia menyatakan nasakh mansukh itu berlaku antara Quran dengan kitab lain. Tetapi sesama ayat Quran tidak berlaku nasakh mansukh. Dan pandangan dia dikritik hebat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi.
dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir. Debate panjang. Kalau baca tu sampai kita kudahi. Panjang sangat dia pergi bahas, kritik kawan tu. Tak. Cuma dalam pembincangan maqasid syariah. Ni nak bawa ni. Dalam pembincangan maqasid syariah tidak ada nasakh dan mansukh di dalam ayat Quran. Dan tu ayat Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu adalah menasahkan di antara Quran, menasahkan kitab-kitab yang lama. Menasahkan Taurat, menasahkan Injil, datanglah Al-Quran. Itu maksud dia. Lepas tu sama-sama Quran, dia tak ada nasakh mansukh, tak ada. Dan tu macam mana ada hukum awal Islam lain, akhir Islam lain. Kita dah sebut tadi dalam pembincangan faktor hukum tadi kan. Al-ahkam tatagayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Hukum itu berlega, bertukar berdasarkan pada tempat, masa dan juga kondisi. Contoh macam hukum kahwin mut'ah. Dalam mazhab Syiah boleh lah. Tolak Syiah, kita cerita Sunni. Cerita Syiah tolak tepi dulu. Nak bincang Syiah lain tahun kita bincang. Kita bincang pasal Sunni dulu Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah ditanya tentang hukum kahwin mut'ah. Qaradawi kata mut'ah hukum lidhati. Ingat, kita bincang lidhati dengan lidhati kan. Hukum lidhatinya adalah haram, tak boleh. Tetapi dibolehkan di awal Islam kerana faktor darurat. Faham? Dan dia merujuk apa yang telah difatwakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dalam tu ada mari fakta yang disebut, yang Abdullah bin Abbas sebut, kebenaran kahwin mut'ah di awal Islam kerana darurat. Jadi di awal Islam itu faktor masa tempat awal Islam. Di akhir Islam faktor mudarat tu dah tak berlaku. Sebab awal Islam ada ramai. Kalau tak bagi pakat berzina lah itu. Last sekali bagi kahwin kontrak, kahwin seminggu, akad nikah, saya terima nikahnya bla bla, seminggu, cukup seminggu automatik batal. Nikah pun ada tarikh expired date. Ada itu awal Islam kahwin mut'ah. Jadi perubahan itu berlaku bukan faktor nasakh dan mansukh, tetapi kerana perubahan daripada sudut masa. Di awal Islam itu darurat, di akhir Islam itu tak ada darurat, maka kekalah sebagai hukum asal, iaitu haram kahwin mut'ah. Di awal Islam dibenarkan kerana faktor darurat. Nampak? Hukum. Dan antara yang terkemudian sekarang, ulama-ulama kontemporer sekarang yang pergi debate tentang ni, bahkan buat tesis adalah seorang ulama namanya Dr. Jasir Audah dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi dia pernah debate benda ni, adalah YouTube, anda tengok YouTube dia bahas panjang pasal tentang nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Gitu. Dan yang terakhirnya tentang mencari maqasid dalam Al-Quran. Inilah sekali lagi. Habis. Sebenarnya lagi. Okey. Okey. Pak ni nak tanya apa ni? Maqasid ni dia ada 3 tau. Yang pertama dia bagi maqasid ammah, yang kedua dia bagi maqasid khassah, yang ketiga dia bagi maqasid juz'iyah. Maqasid ammah ni semua kandungan syariah itu ada tujuan tu. Apa tujuan pensyariatan seluruh syariah itu sendiri? Keadilan, tolak kezaliman, memberi kebaikan kepada manusia, ketenangan hati. Ini maqasid ammah dalam Quran sebiji, hadis sebiji. Dan dia ada maqasid khassah. Maqasid khassah ni berdasarkan pada fiqh. Dalam kita belajar Islam, dia ada fiqh ibadat, kan? Ada fiqh muamalat, dia ada fiqh jinayat, dia ada fiqh jihadat, ada fiqh munakahat. Dan setiap fiqh itu dia ada maqasid dia. Apa maqasid bagi fiqh ibadat? Ma'rifatullah, mengenal Allah. At-ta'abbud lillah, pengabdian diri kita bulat-bulat kepada Allah. Disebabkan maqasid bagi fiqh ibadat adalah at-ta'abbud ilallah, kita takkan persoalkan kenapa sembahyang subuh 2 rakaat. Kenapa sembahyang zuhur ni 4 rakaat? Kita tanya kenapa sembahyang zuhur 4 rakaat? Kalau tanya juga tu tak bersihat lah tu. Ada wajib cabut lah tu. Ataupun asal yang kedua bagi fiqh muamalat. Apa maqasid bagi fiqh muamalat? Fiqh muamalat ni maqasidnya adalah taradin, saling redha meredai. At-ta'awun, saling bantu membantu. Pembeli membantu penjual, penjual membantu kepada pembeli. Penjual membantu pembeli dengan menyediakan keperluan untuk pembeli. Pembeli membantu dengan memberikan kekayaan kepada si penjual. Nampak? Dia panggil maqasid fiqh muamalat. Maqasid bagi fiqh jihadat. Fiqh jinayat.
Maqasid ni adalah 3. Az-zajirah, ar-radi'ah, admul intiqam. Mencegah penjenayah daripada mengulangi jenayah. Mencegah orang lain daripada melakukan jenayah seperti yang dilakukan oleh penjenayah. Yang ketiga, menghilangkan dendam dalam keluarga mangsa. Maqasid. Maqasid ammah dengan maqasid khassah apabila bertembung, dahulukan maqasid ammah berbanding maqasid khassah. Ni kaedah. Kita laksanakan hudud. Hudud ni dia ada maqasid dia. Betul? Maqasid dia adalah 3 tu. Tiba-tiba kalau laksanakan hudud mendatangkan kezaliman, bukan mendatangkan keadilan, hudud kena KIV kan dulu. Faham tak? Buktinya Umar Khattab Amul Maja'ah, tahun kebuluran, Umar tak turun laksanakan. Sebab kalau laksanakan juga bukan keadilan tercapai, maqasid ammah akan ternafi pula. Berlakunya kezaliman. Ketika itu tidak dilaksanakan hudud. Nampak? Maqasid ammah, maqasid khassah bila bertembung, dahulukan maqasid ammah berbanding maqasid khassah. Jadi satu lagi, dia panggil maqasid juz'iyah. Maqasid juz'iyah. Maqasid juz'iyah ni dalam satu nas itu jadi maqasid dalam tu. Macam mana nak tahu? Panjang perbincangan tu, tapi anda sebut sikit lah kat sini. Dia ada 2 teori. Yang pertama dia panggil teori teori al-istiqra'ul ma'nawi. Satu lagi dia panggil teori al-mana'. Apa benda pula ni? Istiqra'ul ma'nawi ni maksudnya adalah kita mengkaji semua nas-nas semua tu dan kita buat satu kesimpulan terhadap satu nas. Contoh mana ni? Contoh senang haram merosakkan diri sendiri dan haram merosakkan kepada orang lain. Kita tak boleh tahu buat satu tindakan yang boleh merosakkan diri sendiri dan kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang boleh merosakkan kepada orang lain. Dia ada hadis, la darara wala dirara fil Islam. Tidak ada mudarat pada diri sendiri dan mudarat pada orang lain. Hadis ni sifat dia adalah zaniyah ad-dilalah. Zaniyatut thubut. Hadis ahad Tapi macam mana kita jadikan sebagai maqasid? Sebab sifat maqasid ni mesti qat'i. Iaitu apabila dia mengkaji pada semua nas, dia dapati semua nas itu mengajar tidak boleh merosak diri sendiri dan tidak boleh merosakkan kepada orang lain. Walaupun perbincangan itu dalam fiqh muamalat, fiqh jihad ada kaji-kaji itu, memang semua unsur maqasid, unsur syariah itu dia tak bagi kita merosakkan diri sendiri dan juga orang lain. Dia bawa keluar keputusan itu dijadikan sebagai maqasid. Kaedah mengkaji daripada semua nas itu dia panggil istiqra'ul ma'nawi. Panjang ni, kena kuliah ni sebenarnya. Tapi tak apa, kita lontar dulu. Yang kedua dia panggil al-mana'. Al-mana' ni kita mencari sebab di dalam nas. Arak itu haram. Kenapa haram arak? Adakah kerana air itu berwarna hitam? Kalau air itu berwarna hitam maka haramlah minum air kopi. Adakah kerana air itu berbuih? Kalau haramnya air arak kerana berbuih, maka haram juga minum air teh tarik. Sebab dia berbuih, kan? Adakah haram arak ni kerana dia mabuk? Betul. Sebab semua apa pun yang mabuk pun, maka dia adalah haram. Masa kita nak cari mabuk tu, dalam satu hukum itu, dia bagi teori al-mana'. Yang itulah cara untuk nak mencari maqasid di dalam setiap nas. Gitu insya-Allah. Wallahu a'lam. Mungkin ada persoalan apa ni? Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.